Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari tentang topik pelajaran tokoh kita yang kedua, iaitu Ibnu Khaldun, tokoh sejarawan ulung. Terlebih dahulu, mari kita lihat serba sedikit tentang biodata Ibnu Khaldun. Nama beliau ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad. Beliau lebih dikenali sebagai Ibnu Khaldun. Terdapat sebuah tempat yang digelar sebagai Tunisia. Tunisia merupakan tanah air dan medan ilmu yang pertama bagi Ibnu Khaldun. Dan di Tunisia juga, pada tahun 732 Hijrah, Ibnu Khaldun telah dilahirkan. Keluarga beliau berketurunan Arab Yaman yang berhijrah ke Andalusia. Pada tahun 749 Hijrah, Tunisia telah diserang wabak taun dan Ibnu Khaldun kemudiannya berpindah. Ibnu Khaldun telah berpindah dari Tunisia ke Syria. Kemudian dari Syria ke Fez, dari Fez ke Granada, dari Granada ke Buji, dan daripada Buji ke Mesir. Ibnu Khaldun pernah menyandang beberapa jawatan penting negara seperti Setiausaha Negara di Istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan Sultan Abu Annan, anggota Majlis Ilmiah dan anggota Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim bin Abi Hassan di Fez Maghribi. Beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai Duta Gharnatah, Habib iaitu Perdana Menteri Negara Buji dan Qadi Qudat iaitu Ketua Hakim Negara Mesir. Pada tahun 808 Hijrah, di Qahirah, Mesir, Ibnu Khaldun telah meninggal dunia ketika beliau berusia 87 tahun. Seterusnya, mari kita lihat kepribadian Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang yang tekun mempelajari ilmu, berjiwa pemimpin dan juga kreatif. Beralih kepada pendidikan Ibnu Khaldun. Pada awalnya, Ibnu Khaldun mempelajari asas agama dan bahasa Arab. Beliau mempunyai beberapa orang guru. Contohnya, bapanya iaitu Abdul Rahman bin Muhammad, Muhammad bin Abdul Muhaimin Al-Hadrami,
Muhammad bin Sa'd bin Barwal Al-Ansari, Muhammad bin Asy-Syawashi Az-Zarzali dan ramai lagi. Ibn Khaldun mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah seperti mantik, falsafah, sains dan matematik dari gurunya Muhammad bin Ibrahim Al-Abili. Semasa berada di Fez, Ibn Khaldun mendapat pendidikan tinggi daripada beberapa orang guru terkenal seperti Ahmad bin Qasar dan Lisanuddin bin Khatib, iaitu pengarang kitab Tarikh Gharnatah, Sejarah Granada, dan Muhammad bin Abdus Salam. Mari kita lihat bukti-bukti Ibn Khaldun sebagai tokoh pelbagai bidang. Ibn Khaldun menganalisis tamadun dari segi permulaan dan faktor kegemilangan serta kejatuhannya. Beliau memberi tafsiran sejarah berdasarkan psikologi, ekonomi, sosiologi, alam sekitar dan geografi. Idea Ibn Khaldun di dalam kitab Muqaddimah menarik perhatian pengkaji dan pemikir untuk menobatkan sebagai tokoh sarjana dan sejarawan yang mengatasi sejarawan sebelumnya seperti Tabri dan Mas'udi. Selain itu, Ibn Khaldun merupakan negarawan yang banyak menabur jasa untuk negara. Beliau menyandang jawatan-jawatan penting negara ketika itu, seperti Pegawai Jabatan Setiausaha Negara di Istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan Sultan Abu Annan, anggota Majlis Ilmiah di Fez, Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim bin Abi Hassan, Habib iaitu Perdana Menteri di Buji, dan Ketua Hakim Negara di Mesir. Ibn Khaldun merupakan penggiat budaya dan kesusasteraan Arab. Pengajian kesusasteraan dengan Syekh Muhammad bin Bah di Tunisia memanfaatkannya untuk menajamkan kemahirannya dalam syair. Beliau menghasilkan banyak syair semenjak zaman kanak-kanak. Kemahiran dalam bidang ini jelas kelihatan dalam perbahasan tentang syair dalam kitab Muqaddimah. Ibn Khaldun meninggalkan sumbangan yang amat bernilai kepada tamadun manusia. Mari kita lihat sumbangan Ibn Khaldun dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Beliau berjaya menganalisis aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan dalam karyanya. Ibn Khaldun telah memberi idea dan panduan terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sebuah tamadun. Beliau berpendapat sesebuah tamadun tertegak di atas hasil kombinasi keunggulan aspek rohani dan jasmani. Ibn Khaldun merupakan pelopor kepada pemikiran moden, khususnya dalam bidang sejarah, politik, ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Kejayaan ini telah menarik para sarjana untuk menjadikan karyanya sebagai bahan kajian dan rujukan dalam bidang tersebut. Pemikiran beliau sering dijadikan wacana, tema seminar, bengkel dan persidangan ilmiah serta judul buku dan tesis di peringkat tinggi. Ibn Khaldun mempunyai dua karya teragung dan bermutu, iaitu yang pertama Muqaddimah Ibn Khaldun dan yang kedua At-Ta'rifu bi Ibn Khaldun wa Rihlatu Gharba wa Syarqa. Ibn Khaldun menggariskan 4 perkara yang perlu dilakukan oleh sejarawan dalam penelitian dan analisis laporan sejarah, iaitu yang pertama, membezakan antara peristiwa berdasarkan kaedah sebab-sebab. Yang kedua, mengkaji peristiwa lalu untuk dijadikan iktibar kepada peristiwa yang sedang berlaku. Yang ketiga, mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap peristiwa yang berlaku. Keempat, mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang berlaku. Sekian sahaja topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu Ibn Khaldun,
tokoh sejarawan ulung. Itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi.